أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن
إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت إبراهيم بالبشرى قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala rasulil amin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ربي يسير ولا تعسير وتمم بالخير أما بعد. Kasihi tuan-tuan imam, jawatan kuasa pegawai-pegawai masjid muslimin dan muslimat, sidang jemaah subuh, rakan-rakan dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bertemu pada pagi ini. Kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Pada pagi ini kita nak ambil satu lagi ayat, ayat 33. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا معشر الجن والإنس إذ استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang bermaksud, wahai sekalian jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, inistata'tum, sekiranya kamu mampu, an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembusi keluar daripada kawasan langit ataupun penjuru langit dan bumi, fanfudhu, cubalah keluar. La tanfudhu, kamu tidak akan mampu menembusi keluar, melainkan bisultan, dengan kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, Surah Ar-Rahman ini Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat yang menandakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada kita, kepada makhluknya, iaitu khususnya jin dan juga manusia. Ayat ni kita baca tentu ada ya tu asalnya dia tak sambung dengan ma'syara tu. Ya maknanya wahai. Banyak dalam Quran kita baca ya ayyuhallazina amanu, ya itulah ya dipanggil ya nida, harfun nida. Makna ya ni wahai, tapi dah ayat ni kita tengok macam dia sambung. Asalnya asing. Ya ma'syaral jin. Ini untuk yang mengaji bahasa Arab, ulang kaji. Ya dipanggil huruf nida. Dan perkataan selepas ya tu ma'syar. Perkataan yang berada selepas ya ni adalah isim. Satu cara kita nak kenal dalam Quran kita ni, perkataan itu, kalimah itu ialah isim ataupun kata nama, tandanya iaitu berada selepas huruf ya. Ya ayyuhan nas. Ya ma'syaral jins. Kenapa baca ma'syara, tidak baca ma'syari? Ataupun Quran kadang-kadang disebut Rasulullah, Rasulillah. Keadaan dia samalah. Ma'syara sebab kalimah ini dia bersambung. Ma'syaral jins. Dia panggil tarkib, gabungan. Ma'syara dengan jin tu dia gabung. Jadi kalau keadaan macam ni, kita kena sebut ya ma'syara. Sebab apa? Ma'syara dengan jin tu satu perkataan gabungan. Bagi mudhafun ilaih. Bagi yang mengajilah. Okay. Jadi kita baca ya ma'syaral jins, wahai sekalian jin dan manusia. Maknanya seluruh jin, seluruh manusia termasuk dalam seruan ini. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ayat ni merupakan cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk jin dan manusia, supaya mereka membuktikan kekuatan mereka. Sekiranya mereka memiliki kemampuan yang boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. In istata'tum, kalau kamu mampu, kalau boleh, kalau kamu hebat, an tanfudhu, cubalah untuk menembusi. Tanfudhu ni nafadha, untuk menembusi. Kalau ada bilik kita kurung dia, kalau hebat sangat cuba keluar. Cuba keluar. Min aqtaris sama. Aqtar ni daripada perkataan qatar. Ada yang bermaksud tepi.
Jadi kita kat dunia ni tuan-tuan, kita duduk di bumi, atas tu langit. Semuanya milik Allah. Kalau mudah faham, kalau kamu tak nak hebat sangat, kamu tak nak ikut perintah Allah, cuba cari tempat lain kan. Satu. Tapi ayat ni ada beberapa pandangan, kita akan tengok nanti. Ada yang mengatakan ayat ini berkaitan dengan hari akhirat. Ada juga ulama ahli mentafsirkan berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menembusi ataupun menerokai angkasa. Kerana dalam hidup kita ni, ada perkara yang kita mampu buat secara umumnya manusia boleh buat, dan secara umumnya manusia dan jin tak boleh nak buat. Di luar kemampuan kita. Banyak. Ada perkara yang jin boleh buat, kita tak boleh nak buat. Jin dia boleh terbang. Dia boleh pergi mana hala. Semua kita tahu jin. Dia boleh naik ke langit. Boleh, maknanya boleh pergi ke mana-mana dalam tempoh yang sekejap. Macam kisah Nabi Sulaiman. Ketika mana dia minta daripada bala tentera dia yang terdiri pada manusia, jin dan segala haiwan. Siapa yang boleh bawa mai Arash Ratu Balqis? Kata Ifrit, Quran sebut kan, aku boleh qablaan sebelum kamu bangkit daripada tempat duduk kamu, aku boleh bawa mai. Tak. Lajulah. Nabi Sulaiman di Palestin, Putri Balqis Ratu Balqis ni di Yaman. Siapa yang boleh bawa Arash, singgasana, kursi bersemayamnya tu Balqis tu ke sini, sebelum rombongan Ratu Balqis tu sampai. Kata jin, aku boleh sebelum kamu bangkit daripada duduk. Maknanya memang cepat. Manusia tak boleh nak buat. Tapi dalam ayat tu menceritakan seorang hamba Allah, ada kata aku boleh. Itu dengan kelebihan yang Tuhan bagi. Doa. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi Allah Taala mencabar manusia dan jin dan manusia dalam ayat ini bagi siapa sekiranya mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi kekuasaan Allah. Cabaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah bahawa mereka boleh keluar dari alam langit dan alam bumi Allah. Ini untuk melepaskan diri mereka dari kekuasaannya. Tuan-tuan, kita nak cabar orang, asal-asal kita confident boleh ke ataupun tidak. Biasanya kalau kita nak cabar orang dalam suatu benda, kita sangat yakin kita mampu untuk hadapi dia. Sebab tu dia panggil cabar. Jadi Allah Ta'ala cabar manusia dalam keadaan Allah Ta'ala tahu manusia takkan mampu untuk menyahut cabaran tersebut. Mereka boleh lari dari hukumannya dan melepaskan diri dari balasannya sekiranya mereka mampu berbuat demikian. Tak mampu. Hakikatnya kita tak mampu pun. Tetapi ternyata terbukti dan jelas sekali bahawa mereka tidak akan mampu melakukan semuanya itu memandangkan halangan-halangan yang sedia ada. Kalau kita ambil pandangan yang mengatakan di dunia, kemampuan manusia terlalu terbatas. Kita nak naik kereta, nak pergi Kuala Lumpur pun berhenti 2-3 kali. Mengantuk, penat. Tak penat kereta, penat. Ni nak tembus keluar langit. Tak ada cerita. Memang tak mampu.
Kemampuan manusia tidak ada. Jin. Sebab tu ada mengatakan kenapa jin disebut dulu? Ya ma'syarul jin. Tidak ya ma'syarul insan dulu. Ada yang mengatakan sebab jin ini makhluk yang awal dicipta. Yang kedua, jin mempunyai kelebihan yang lebih daripada manusia, kemampuan yang lebih daripada manusia, kerana kemampuan mereka boleh pergi ke sana kemari dalam keadaan yang mudah. Sehingga ke zaman awal perutusan Nabi SAW, atau sejak dulu lagi, jin ni dia naik turun ke langit mencuri rahsia-rahsia langit. Mencuri rahsia-rahsia langit. Dalam satu riwayat menyebut satu hari Nabi dengan sahabat di Madinah, tiba-tiba nampak tek bintang. Nampak tek bintang. Meteor lah kita bagi. Nabi tanya, apa yang kamu, masa kamu sebelum Islam tu, kalau nampak tek bintang ni, kamu kata apa? Pada sahabat-sahabat Ansar. Kami dulu kalau nampak tek bintang ni, kami faham akan ada, sama ada seorang yang hebat, besar, seorang yang ni hebat, agung, mati, ataupun akan lahir seorang manusia yang hebat. Nabi kita tidak begitu. La yurma li hayati ahadikum au li mauti ahadikum. Sebenarnya dalam hadis tu menyebut bila mana Allah Ta'ala memutuskan suatu perkara, malaikat di langit ketujuh tu mereka bertasbih, pakat bertasbih. Kemudian disambut oleh malaikat lapisan langit yang ke-6, disambung seterusnya ke-5, ke-4, dan akhirnya langit yang pertama, langit dunia. Kemudian ditanya, ma qala rabbukum. Barulah malaikat beritahu, tanya apa yang diberitahu oleh Tuhan kamu. Maka disampaikanlah perintah Allah tadi. Antaranya berilah kepada sipulan-sipulan rezeki. Kepada sipulan ambil nyawa dia. Macam itulah arahan-arahan. Akhirnya sampai pada langit ke-7, langit ke-6, sampai ke langit pertama. Jadi maklumat rahsia-rahsia ni sampai kepada penghuni langit ke pertama, yang langit dunia, dan para jin-jin syaitan ni mencuri dengar. Curi dengar. Mereka dapat maklumat ni, mereka bagi kepada tukang-tukang tenun, tukang-tukang tilik. Tok-tok bomo yang orang duk pergi tanya macam-macam untuk ramal. Apa yang kalaulah apa yang mereka dengar tu mereka sampaikan, boleh jadi betul. Tetapi biasanya bila sampai kepada tukang-tukang tenun, tukang-tukang tilik, tok-tok bomo, tukang sihir ni, yaqzifuna wa yukadzibuna. Mereka bagi tahu dan mereka kita kata olah, tipu. Tak 100% mereka bagi tahu betul. Itu panggil jin. Jadi maklumat yang sampai kepada tok-tok bomo ni, mereka tak boleh nak dipercayai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Atau menjauhkan, menyebabkan manusia kufur. Percaya kepada kata-kata tok bomo yang sumber maklumat daripada jin dan syaitan. Akhirnya mereka meninggalkan petunjuk yang benar, iaitu Quran dan pedoman daripada Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Di situ letaknya kesesatan. Mereka berpegang sungguh kepada tok bomo ni, sebab tok bomo ni boleh bagi tahu kat belakang rumah ada sekian-sekian yang berlakunya sihir hari ni lah. Cik ni tadi buat apa? Sebelum mai saya tahu dah. Benda-benda macam ni menyebabkan orang yang sudah percaya tok bomo dia yakin. Hatta bila mana
tukang-tukang setuk tak boleh bagi tahu perkara yang bercanggah dengan akidah, dia akan pegang. Jadi jin ni turun naik, turun. Curi maklumat. Balik pada kita. Itu berkenaan dengan perkara ini disebut juga dalam ayat yang lain dalam surah jin umpamanya. Bagaimana bintang-bintang ini menjadi syihab yang membentengi langit daripada datangnya jin-jin dan syaitan ini untuk mencuri maklumat. Mengikut pendapat seorang ulama Ad-Dhahhak, dia kata, ayat ni memberi maksud sekiranya kamu mampu melarikan diri dari kematian, maka larilah. Satu tafsiran. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kamu mampu lari daripada mati, lari. Hingga hari ini tak ada seorang pun boleh lari daripada kematian. Mati semakin dekat. Hakikatnya begitu. Tarikh mati kita semakin dekat, bukan semakin jauh. Kita lari pergi mana pun, dia akan semakin dekat. Dipanggil ajal, tempoh. Mati ni tuan-tuan, tu yang kita takut. Tapi bagi orang mukmin, mati ni satu perkara yang dinanti. Tapi kita tak gitu. Sebab apa? Mati ni, kalau ikut kita fikir secara mudah, kita buat kerja teruk ni. Buat kerja teruk. Time yang paling seronok, kita dapat gaji hujung bulan. Begitu orang mukmin, mereka kat dunia ni bekerja teruk. Semayang, mai subuh awal, panggil tahajud, baca Quran, pergi mengaji. Orang marah sabar. Orang buat mungkar, kita cegah, kena marah, maki, buat juga. Sebab tugas Tuhan suruh, kerja. Sebab kita bekerja, orang mukmin mereka bekerja kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Jadi Allah Ta'ala janji nak banyak upah. Teruk ni Allah. Sampai tak larat letih, tak tidur malam. Pergi sana, pergi sini. Jadi, bila mati tu saat mereka menerima upah atau kehabuan. Nak mari yang tu tuan-tuan. Nak mari kefahaman dan keyakinan tu dalam hidup kita tu. Kalau mari tu dalam hidup kita rasa mudah buat kerja-kerja agama. Nak sembahyang rasa ringan je. Sebab kita nampak tu balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang kat dunia bekerja susah. Dia sanggup market pukul 2, pukul 3 pagi. Susah berat tuan-tuan. Tu nak buka kedai pukul 7 pagi. Dia tahu customer ramai. Ramai kita sanggup bangun awal pergi kerja sampai Pulau Pinang letih penat. Sebab apa? Kita nampak hujung bulan. Kita dapat imbuhan. Begitulah kematian. Kematian tu maknanya waktu kita menerima upah ataupun ganjaran. Kalau manusia yang kufur ataupun asi, manusia yang tidak, orang kata orang yang tidak beramal, tidak bersedia, yang melakukan dosa dan maksiat, bagi dia kematian tu satu waktu yang sangat digeruni ataupun ditakuti. Kerana dia tahu kalau mati teruklah dia. Begitu juga kalau seorang anak yang tak bersedia puasa, bila waktu terima rizal tu, bagi dia dia tak seronok lah. Dia tahu dah keputusan macam mana, mak dia marah ke ayah dia marah ke, malu dan seumpamanya. Itu kata Allah. Dia kata ayat ni memberi maksud siapa yang mampu melarikan diri daripada kematian maka lari. Tak mampu tuan-tuan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sekiranya kematian itu yang kamu lari daripadanya,
fa innahu mulaqikum. Hang lari pi macam mana pun dia akan mai. Dia akan jumpa kamu. Dia akan datang jumpa. Itu hakikatnya tentang kematian. Ibnu Abbas pula berpendapat bahawa ayat ini membawa maksud jika kamu mampu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, carilah. Kata Ibnu Abbas. Dia nampak terbuka. Kalau kamu mampu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, carilah. Tetapi kami pasti kamu tidak mampu melakukannya, melainkan apabila mendapat keterangan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Dan tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi menyebut pandangan Ibnu Abbas. Tafsiran ini yang kalau kita lihat diambil oleh sebagian ulama yang menafsirkan sebagaimana yang akan disebut nanti, iaitu tentang tahap kemampuan ilmu manusia ni untuk menembusi atau meneroka angkasa. Kalaulah manusia nak naik ke angkasa tu tuan-tuan hari ni, setakat ni sejak tahun 60-an ke 70-an, 60-an ke. Orang kata cubaan untuk meneroka angkasa raya tu dah berlaku. Percubaan naik ke bulan, Yuri Gagarin, Neil Armstrong apa semua tu antara cubaan-cubaan manusia untuk meneroka langit. Setakat yang kita dengar, kalau dulu orang tak tahu tengok langit, kalau orang Badui dulu tengok langit nampak bulan, bintang, matahari. Tapi orang hari ni dia duduk kat bumi, dia boleh teropong, dia nampak. Kita tak teropong pun kita boleh tahu maklumat-maklumat yang ada hari ni. Tentang planet, tentang cakrawala, tentang bintang-bintang. Ada yang buat kajian statistik, saiz bintang, matahari apa semua. Dan ada penerokaan angkasa, hantar satelit, hantar kapal angkasa, banyak dah hari ni. Tapi setakat yang kita dengar, tak ada siapa lagi yang menembusi langit pertama. Tu masih lagi tak sampai ke langit lagi. Ke bulan tu pun ada yang pertikaikan betul ke sampai ke bulan, wallahu a'lam. Kita terima lah. Yalah, dunia ni kan macam-macam boleh buat. Kuasa media ni semua. Tak apalah sampai ke bulan. Berapa kerap, berapa ramai manusia boleh sampai ke bulan. Berbilion dihabiskan perbelanjaan untuk sampai ke bulan. Kalau sampai ke bulan boleh duduk berapa hari. Boleh buat apa kat sana? Tak boleh buat apa. Dengan persiapan kelengkapan yang memakan belanja yang cukup besar. Itu baru nak tak pergi ke planet-planet yang disebut planet Marikh, planet apa? Planet Mushtari, planet Zuhal lagi lah. Jauh kan. Itu kalau kita melihat tafsiran. Tafsiran ini yang mengatakan in istata'tum an tanfudhu, ialah menembusi langit. Melalui sifat sombong yang dimilikinya, manusia sanggup mempamerkan kekuatan dan keangkuhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perbuatan mereka itu sangat meleset dan hina. Mereka sebenarnya tidak mampu lari dari ketentuan dan perancangan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak akan mampu melepaskan diri dari pelaksanaan hukumannya. Ayat ini juga menerangkan kepada kita tentang hari kiamat. Namun, jika manusia beranggapan bahawa dengan kemajuan yang mereka capai hari ini memudahkan mereka melarikan diri dari alam ini, maka sangkaan mereka itu ada sesuatu yang mustahil dan terpesong. Mereka tidak akan mampu melepaskan diri mereka dari berjumpa dengan Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun juga di akhirat. Bagi mereka yang sombong di dunia ni, tak nak taat kepada Allah, tak nak ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala, cari keluar daripada dunia ini, pergi tempat lain.
Dalam keadaan memang kita tak mampu, tuan-tuan, manusia tetap sombong. Masih sombong kepada Allah Ta'ala. Bumi ni bumi dia. Langit tu langit dia. Kita pemilik dia. Dan segala yang ada sekitar kita ni, keperluan kita hari ni, semua milik Allah. Dalam keadaan itu pun, manusia sombong. Kufur, engkar, asi, lawan Tuhan. Tuhan suruh buat tak buat. Tuhan suruh tinggal buat. Itu sombongnya manusia. Allah Ta'ala bagi segala-galanya, manusia kufur. Ambil Tuhan lain. Ambil Tuhan lain, kalau hebat pada Allah Ta'ala tak apa. Ambil batu kayu, mereka yang kufur. Ambil batu kayu tu pula, buat bahala ini, bahala. Bahala tu, mereka buat. Batu kayu tu Allah Ta'ala buat. Makhluk Allah pergi sembah. Bagi mereka yang tidak beriman. Yang menyembah selain pada Allah. Ambil binatang. Itu mahalnya hidayah, tuan-tuan. Mahalnya iman, hidayah ataupun akidah. Sebab hidayah ni kurniaan Allah Ta'ala. Perkara yang paling besar yang Tuhan bagi kepada kita. Allahumma hdina fiman hadait. Ihdinas siratal mustaqim. Dan surah Fatihah setiap ihdinas siratal mustaqim. Tadi baca doa pun Allahumma hdina, Allahumma hdini. Kita minta apa pun, minta hidayah. Kita minta hidayah dulu. Wa'afni, minta sihat. Apa hidayah dan sihat ni satu anugerah yang mahal. Tuan-tuan sakit, tak sihat, tapi beriman, bertakwa, beramal soleh, alhamdulillah, syukur. Tak sihat, tapi Masya Allah, dalam keadaan sakit, dia boleh pegang tasbih. Berzikir. Waktu solat, tolong wudukkan. Dia boleh solat. Alhamdulillah. Ada masa, baca Quran. Maknanya walaupun sakit, kesihatan terganggu, tapi amalan-amalan soleh, hidayah Allah Ta'ala bagi dia itu lebih berharga. Sebabnya apa? Sebabnya dunia tak lama. Hidup dunia tak lama. Kan pernah sebut banyak kali. Mustahil tuan-tuan yang ada ni, termasuk anak, 60 tahun lagi kita akan ada di sini. 20 tahun lagi tak tentu. 10 tahun lagi pun tak tentu. Kalau 60 tahun, anak rasa mustahil. Ghalibnya mustahil. Kita akan ada di sini. Kalau 60 tahun lagi, rumah anak 100 lebih. Kalau tu haji syukur, 120. Ni, ayahanda, ibunda-bunda ni. Sama ada kita berkampung di akhirat, yang disebut sebagai illiyin, ataupun sijil. Itu je. Hakikat macam tu. Tapi berapa ramai yang kita sedang. Umur 60 tahun lagi, dah umur 60 tahun dah. Nak main masjid pun, tak ada keinginan. Kedai kopi boleh. Start motor, jumpa seorang. Contoh, ni ibrah kita. Pencen umur 60. Dah lama tak nampak. Tak sihat. Kita nak naik motor tak boleh. Nampak tak? Dulu tu imam. Alhamdulillah. Imam. Tapi bila dah usia, tak nampak. Lama tak nampak. Tak apa, badan tak apa. Tapi kalau naik motor ke Pekan, boleh lagi. Kuat lagi. Naik motor. Main masjid surah tak larat dah. Tak apalah kita husnuzon dia. Bukan tak buat amal. Cuma kita nampak lah. Kita tak nak kalau boleh amalan baik kita buat ni. Istiqamah tu lah bagi. Malah kita boleh buat benda lain. Kenapa kita tak boleh nak buat sesuatu yang biasa kita buat yang baik. Itu istiqamah. Sembilan muslimat tentang apa. Sikit lagi. Kita mati awal sikit hari ni. Sehingga hari ini telah jelas terbukti walaupun mereka telah
mengembelingkan tenaga dan usaha dengan bersungguh-sungguh, sehingga sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang sangat banyak untuk cuba melepasi diri dari lingkungan tarikan graviti bumi, dan mereka dilihat seperti telah berjaya merentasi sebahagian kecil kawasan alam angkasa yang terlalu luas ini. Namun masa yang mampu untuk mereka pertahankan untuk berada di angkasa ini sangat terhad berbanding dengan saiz alam ini yang sangat besar dan luas yang kita sebut tadi. Penerokan angkasa berjaya, tapi pencapaian terlalu sedikit. Boleh naik ke bulan satu je, tapi ke atas tu berbilion lagi bintang-bintang planet yang manusia tak mampu capai, tak mau pergi. Boleh naik, duduk sat, pacak bendera, kalau betul maklumat kita dapat. Betul. Biasa kita pergi tempat baru ni nak duduk lama sikit. Kurang-kurang orang kata boleh kelah ke apa ke. Tak boleh. Setakat tu je. Balik, terus balik. Tak boleh duduk lama. Tak boleh nak buat apa pun. Hanya sampai kalau betul pacak bendera, turun. Yang lain semua hantar robot, hantar satelit. Mungkinlah ada naik banyak hari sebulan ke apa itu, tak sampai ke bulan. Orang panggil apa? Stesen angkasa. Setakat tu je lah. Itu pun memakan belanja yang terlalu tinggi. Kalau boleh melancong ke angkasa sebagaimana kita melancong ke Langkawi dan tuan, tak mampu kalau boleh. Nak pilih angkasawan Malaysia ni puas tapih. Interview sana, interview sini. Dah dapat seorang ke dua orang yang kita hantar. Tu pun tumpang orang. Satu dunia ni berapa negara yang boleh. Tak banyak. Berapa negara boleh bilang. Kita Amerika, Rusia, China ke Korea ke Jepun ke, itu je lah. Mereka tidak akan mampu menyediakan peralatan dan juga perbelanjaan untuk bergerak bebas waktu berada di angkasa milik Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalaupun boleh ditukar, kalaupun boleh diukur jarak jauh alam ini dengan ukuran kelajuan cahaya sekalipun, mereka tidak akan mampu meneruskan perjalanan mereka. Kerana umur yang mereka miliki terlalu pendek dan saiz pergerakan mereka juga amat terbatas untuk meneruskan pengembaraan mereka di angkasa raya itu. Kumpulan-kumpulan yang terlibat dengan usaha menakluki angkasa lepas ini telah memerah otak dan mencurah banyak tenaga serta wang melalui kajian sains mereka dari pelbagai sudut untuk mencapai matlamat mereka, seperti di bidang-bidang kejuruteraan, engineering, matematik, teknikal, geologi. Namun demikian mereka masih lagi bertembung dengan banyak halangan yang menyukarkan usaha mereka. Sungguh pun mereka ini telah mengeluarkan perbelanjaan yang sangat besar dan masih lagi mengeluarkannya dalam jumlah yang berlipat ganda lebih besar dari sebelumnya, yang mungkin tidak dapat digambarkan jumlahnya. Namun demikian, makhluk jin dan manusia sudah pasti tidak akan dapat melepasi alam dan langit Allah Subhanahu Wa Taala yang luas ini, sekalipun entah berapa banyak lagi perbelanjaan yang akan dikeluarkan. Namun oleh kerana keluasan alam ini yang melewati berjuta-juta tahun cahaya luasnya, kita kat bumi ni kita guna kilometer, tapi jarak angkasa ni mereka guna apa? Kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ni ukuran dia mana? 1 tahun kelajuan cahaya, 1000 tahun kelajuan cahaya, 1,000 tahun kelajuan cahaya. 1 saat, tak ingatlah tentang berujuk lah, makna laju. Hatta kalau kita nak sampai meneroka langit, planet-planet tu, kalau kita kata 100 tahun kelajuan cahaya, cahaya tu laju dah. 1 saat nak kata berapa ratus ribu kilometer. Tak salah nak ratus ribu kilometer. 1 second. Kita tembak torchlight tu, laju cahaya boleh pergi.
laju. Jadi ukuran orang angkasa ni guna kelajuan cahaya. Kalau nak sampai ke atas tu, planet ada yang mencapai 100 tahun kelajuan cahaya. Rumah kita tak sampai. Kalau satu saat 300,000 kilometer, kalau tak salah anak. Kalau kapal terbang kita boleh terbang laju lah. Boleh bayang berapa ratus ribu kilometer. Tak mampu dah tuan. Tak mampu. Umur kita pun tak sampai. Kalau tuan-tuan aja tengok YouTube, dia punya pasal angkasa ni, dia naik satu kira ratus ribu sampai trilion kilometer, tak sampai lagi. Lepas lapisan tu tak sampai lagi. Planet besar semua. Kita nak pergi Mekah pun, naik kapal terbang pun tuan-tuan 8 jam. Penat tak sangka dah. Tu kira duduk, makan tidur. Sampai letih lembek. Yang nak pergi umrah kan, biasa gitulah. Daripada Kedah pergi KL pun dah penat dah. Kat airport tu muka dah letih lah. Lepas tu naik flight lagi. Allah. Naik tidur. Jaga bila pramugari bagi makan. Tidur lagi. Sampai kat Jeddah penat letih. Biasa gitu. Gagah masuk hotel, buat umrah, habis balik. Allah. Lega. Tidur sampai lehok. Lepas tu tidur sampai lehok. Biasanya gitu. Sakit sana, sakit sini. Tu kita pengalaman kita kan. Esok lusa baru segak balik. Itu baru 8 jam. Naik ke betul-betul. Kemudian sikit lagi lah dia. Demikianlah keagungan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dan demikianlah keajaiban alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Ternyata tiada siapa pun dari makhluk-makhluknya, sama ada dari kalangan manusia ataupun jin, atau lain-lain makhluk yang mampu menandingi atau mengatasi kekuasaan dan kebijaksanaannya dalam mencipta dan menguruskan alam yang sebegini besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu berdua dustakan, wahai jin dan manusia. Dengan kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu di dunia ini dan segala apa yang ada ini, apalagi yang kamu nak dustakan. Dan terbukti kamu tidak mampu untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terbukti kamu tidak mampu untuk mengelakkan diri daripada siksaan ataupun azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menafsirkan ayat ini berkenaan dengan hari akhirat. Pada hari akhirat, sebelum itu kita baca ayat sanafru lakum ayyuhas saqalan. Soalnya Allah Ta'ala kata kami akan fokus hari ini untuk uruskan kamu di akhirat. Maknanya manusia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala one by one. Bila selesai urusan, Allah Ta'ala akan uruskan kita. Bagaimana mahsyarnya apa semua, mizan dan seumpamanya. Pada ketika itu Tuhan kata, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Kalau kamu mampu, larilah keluar. Atau lepaskan diri daripada keadaan ini, daripada menerima hukuman ataupun azab Allah SWT. Kita berhadapan dengan Allah Ta'ala ketika itu di mahsyar. Tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari mana. Pada ketika itu para malaikat yang mengawal dan seumpamanya, tak boleh nak lari. Di dunia pun keadaan kita lemah, apatah lagi ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak siapa pun boleh melepasi hukuman ataupun keadaan penghisaban, penilaian pada waktu itu. Nak mengelak daripada hukuman atau daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan yang dapat anda kongsikan sikit sebanyak. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah.
Wallahu a'lam. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.